Astagfirullahaladzim. 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 Aulika min syarri ma sana'tu. Wa abu bizambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal mu'minun ittaqullah. Ittaqullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan dan bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan kita tergolong dengan golongan orang yang berjaya. Baik, alhamdulillah kita berada pada 5 Syawal, insya-Allah. Kita masih berada dalam bulan Syawal dan kita berada pada malam yang penuh barakah, Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, yang mana pada malamnya dan pada harinya ini penghulu bagi segala hari, dan diperbanyakkan selawat dan salam kata junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi mari kita sama-sama memperbanyakkan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sepada malam yang penuh barakah ini, Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam. Perbanyakkan selawat kata junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, kita telah pun memulakan kelas kita pada malam ini. Kita mengambil berkat permulaan semula setelah kita berehat seketika, memberi laluan kepada Syawal, dan kita dah bersiaran begitu lama setiap hari sepanjang Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan meninggalkan Ramadan itu bukannya meninggalkan amalannya. La'allakum tattaqun, Allah kata. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang penuh barakah ni insya-Allah kita akan merungkai, kita akan mensyarahkan ataupun kita akan mengkaji tentang permasalahan-permasalahan kehidupan. Bagaimana kita nak melihat kehidupan dalam konteks sebenar-benarnya, yakni bersandarkan kepada kitab Hakikat Kehidupan. Baik, di sini saya ada 2 versi kitab ni. Bagi yang baru dapat dan mana tengah order, insya-Allah saya sedang aturkan untuk post, dan yang dah dapat mungkin ada di tangan anda semua.
saya nak ulang balik ataupun saya nak murajaah balik, mana yang dah mengikuti dari awal, alhamdulillah. Jadi pada malam yang penuh barakah ni saya nak murajaah balik mukaddimahnya. Mukaddimah dalam pengajian hakikat kehidupan ni ada dua versi dalam bab pengenalan ni. Ada yang latest yang dapat muka surat 6, yang mana yang sebelumnya muka surat 3. Ada dua versi. Yang ini pengenalan. Ini falsafah pembangunan kehidupan. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Khair, sebelum itu bantu saya sebarkan dulu. Sebelum kita meneruskan kajian ilmu kita, insya-Allah saya nak kena ambil kitab sekejap. Tunggu sekejap. 2 minit. Sidang jemaah mata Allah SWT, alhamdulillah, khair. Okey. Muka surat 6 dan ada yang versi yang sebelumnya muka surat 3. Yang ini pengenalan. Yang mukadimah saya tulis kat situ tajuk merungkai kaedah merungkai permasalahan kehidupan. Ini penting ni. Kaedah merungkai permasalahan kehidupan. Khair. Sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi kita akan meneruskan kajian kita hakikat kehidupan ini, kitab pengajian hakikat kehidupan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagi yang memberi salam, alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang bagi salam. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton bersama dengan saya pada malam yang penuh barakah ni. Terima kasih semua. Bantu dulu sebarkan. Mungkin ada yang dah mengikuti Masjid Fasil Khairat, Tuan Admin, terima kasih. Pengajian tentang kitab hakikat kehidupan ni telah saya lancarkan ataupun telah saya sampaikan di masjid-masjid di seluruh Selangor sebenarnya, yang mana saya terlibat pengajian. Cuma dalam online ni sebelum ni saya dah sentuh, tetapi saya tidak sentuh dari awal. Jadi malam ni saya niatkan untuk bermula kembali dari kulit ke kulit lah. Ni muka surat awal ni, dari kulit ke kulit. Tapi tak apa, yang tak ada is okey. Boleh tulis, boleh catat di situ. Boleh catat kat situ dari kulit ke kulit. Kita akan kaji tentang bagaimana kita nak merungkai permasalahan kehidupan. Sebab ada yang mengatakan, Ustaz, rujukan kitab Ustaz rujuk kitab apa ni? Macam tu ada yang bertanya. Baik, sebenarnya ini takdir Allah SWT. Siapa nak beli buku ni eksklusif kena inbox saya saja. Buat masa sekarang saya buat secara manual dan saya akan publish dalam tempoh terdekat pun dah lama dah sebenarnya. Saya akan publishkan, insya-Allah. Siapa yang dah beli secara manual nanti, bila keluar keluaran yang publish secara official, saya akan bagi percuma nanti, insya-Allah. Saya akan keluar 2 jilid serentak, hakikat kehidupan dan lisanul haq. Saya akan keluarkan nanti. Ya, mana yang ada mesej tu re-message balik, biasalah. Dia kadang-kadang ke bawah-ke bawah, saya tak perasan. Okey. Baik, ya, yang belum dapat tu saya ni baru start balik ngepost ni, kan. Baru start balik. Baik. Buku kat saya je. Saya keluarkan sendiri untuk peringkat awal ni. Baik, tak apa, kita fokus dulu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Kita baik, tak apa, terima kasih yang dah inbox, terima kasih. Okey, terima kasih. Bantu dulu sebarkan kuliah kita ni. Pengajian kuliah kita, pengajian online ni, insya-Allah. Boleh. PM saja, tunggu saya reply. Kalau tak reply, PM lagi, takut saya terlepas pandang. Terima kasih kepada yang PM. Ketuk pintu rumah boleh dapat tak? Mai ketuk dulu, nak tengok dapat ke tidak, Tuan Ois. Okey. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Alhamdulillah. Baik.
apa yang kita nak bincangkan ini adalah bagaimana kita nak merungkai dari satu sudut ilmu, bagaimana ilmu yang dikatakan ilmu yang bersandarkan kepada maslahah kehidupan bilhal dengan keadaan, yang mana kita mengkaji kehidupan. Kita nak kaji kehidupan sebab yang kita hadapi ni kehidupan hari-hari. Tapi dalam kajian mesti ada sandaran, mesti ada sandaran kajian. Nampak? Kita tidak boleh hidup tanpa ada sandaran. Apa yang kita sandarkan? Kita kena pastikan apakah yang kita bersandar atas apa. Maka memandangkan kita ni orang Islam dan sudah pasti beriman. Beriman. Orang beriman itu pasti dia Islam. Jadi sandarannya mesti berbalik pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sudah pasti rujukan utama kita ada Al-Quran. Al-Quran pula disyarahkan oleh siapa? Itu Nabi SAW. Itu As-Sunnah. Baik. Jadi sekarang ni sidang jemaah mata Allah SWT, ini yang kita nak tekankan di sini. Yang kita nak berharapan hari-hari itu adalah kehidupan kita. Lalu kalau salah kita singkapi kehidupan ini, maka dia akan jadi persoalan yang tergantung atau persoalan yang semakin berkemelut atau persoalannya semakin meruncing. Sebab silap kita memahami masalah. Masalah tu apa? Persoalan. Masail, persoalan kehidupan. Sebab itu bila kita melihat kehidupan tanpa ada sandaran yang benar, maka kita banyak akan ikut sangkaan semata-mata. Ini bersalahan dengan apa yang Allah SWT suruh kita. Bersalahan sangat. Jadi tidak mengikut kepada kaedah ataupun torik ataupun kaifiat. Macam-macam sebutan kita boleh. Macam-macam sebutan kita boleh. Jadi kaedah tu kena betul. Sebab bila kata kaedah ni tidak tepat, maka kita tidak akan dapat hasilnya. Bila kita tidak ada kaedah untuk merungkai permasalahan kehidupan, maka hasilnya akan jadi kehidupan yang bercampur aduk dengan kekeliruan dan kebatilan. Contoh permasalahan fikih, permasalahan fiqh. Nampak? Mesti ada permasalahan tentang fikih, jawapannya mesti ada kaedah usul fiqh. Permasalahan tentang tauhid, usuluddin, din, asas agama, ada sandaran. Permasalahan kepada fokus kepada tajuk dia, perbahasan ilmu. Tapi kalau permasalahan kehidupan, yang ini kena ada kemahiran. Yang ini kena kembali kepada aturan yang telah Allah tetapkan. Itulah sebab itu kita sandarkan kajian kehidupan bersandarkan tauhid dan tasawuf. Itu dia. Sebab main kepada kehidupan itu adalah akidah. Main kepada kehidupan itu akidah. Sebab kita cerita tentang hidup, kehidupan. Jadi kalau kita betulkan falsafah kajian, maka di situ saya tulis apa? Pembangunan kajian sebuah kehidupan. Dia ada falsafah dia, ataupun dia panggil usul kajian kehidupan. Alhamdulillah Tuan Haji Mak Muda pekat molek. Baik. Jadi usul kajian kehidupan atau usul kehidupan itu apa? Sebab ini kita melihat, bila kita tidak melihat pada usul kehidupan, nampak tidak? Bila kita tidak melihat usul pada kehidupan, dia ada asal muasal dia, asas dia, maka kita akan sewenang-wenang dia bercakap tentang kehidupan. Malah kita boleh pisahkan. Ini bahagian agama. Agama kita bagi ke orang agama. Kehidupan nak bagi dekat orang siapa? Nampak? Jadi kalau kehidupan tidak ada usulnya, maka dia akan dipisahkan daripada agama. Sebab agama kita tahu dah, macam contoh tauhid, fiqh, fardu ain, kita faham. Kita terlepas pandang bahawa kehidupan juga adalah part of agama. Part of agama. Malah kehidupan itu panggil the way of life, ad-din, the way of life, cara hidup. Islam mengajar kita kehidupan yang benar-benar bebas, sejahtera, tidak terikat menjadi hamba dunia, merdeka.
Sudah pasti perbahasan kehidupan itu mesti disyarahkan dengan tepat. Malam ni saya nak tekan dengan itu. Sebab tajuk malam ni apa? Kaedah merungkai masalah je malam ni. Kita murojaah balik. Jadi take note kepada siapa yang dah menonton malam ni, make sure jangan terlepas lagi siri. Fokus, follow, jangan nak on off. Bila saya dah buat malam, make sure commit, bagi satu kesungguhan. Sebab kalau terputus satu-satu, dia akan gap. Sebab pengajian kita ini bukan pengajian based on apa nak cakap. No. Kita ada kita punya schedule dia. Kita ada kita punya permasalahan yang perlu kita syarahkan. Dan ini mesti kena disyarahkan. Supaya bila kata kehidupan itu disyarahkan dengan baik, maka ilmu-ilmu agama yang disyarahkan itu tidak menjadi sia-sia. Kalau tidak nanti ilmu agama tetapi dalam kehidupan tidak beragama. Macam mana? Berlaku tidak? Berlaku. Ngaji agama, sidang penonton sedang Muhammad Allah, semua kita ni. Orang panggil kita orang agama, solat cantik, puasa cantik, kan? Tapi mari kehidupan berhadapan dengan masalah, kelang kabut kita. Allah uji sikit, tumbang. Keluar semua saka, sarat, barat, semua keluar. Lalu orang tidak yakin dengan agama dah. Orang akan kata, ada cara lain ke nak kaji kehidupan ni? Maka dia pergi pada kaedah-kaedah yang konvensional. Kaedah-kaedah konon-kononnya kaedah yang terbuka, free thinker. Kaedah-kaedah yang kita melihat pada agama ni tak ada jalan penyelesaian. Sebab kita tengok orang agama sendiri pun boleh bergaduh rumah tangga. Orang agama sendiri pun berpudah-pudah pun terangkat bumbung bila bergaduh. Berseban kadang-kadang, ya Allah. Nah, yang kita kadang-kadang ulang alik masjid pun orang boleh fitnah dengan masjid. Nampak tidak? Ini yang berlaku. Malah bila kata kita gagal membawa kehidupan beragama, walaupun kita sudah ada agama, kita gagal nak presentation kita tentang kehidupan ini, kita fail. Amalan kita buat, ritual agama kita buat, raya kita sambut raya Aidilfitri, Idul Adha kita sambut. Kita buat ritual agama, tapi life is not synchronized, kata orang Jawa. Hara dia buat. Sama macam orang non-Muslim. Mereka bergaduh, kita bergaduh. Mereka bergaduh rumah tangga, kita bergaduh rumah tangga. Mereka stres bisnes, kita stres bisnes. Nampak tidak? Apa bezanya kita beramal, tiba-tiba kita masih bergaduh? Apa bezanya? Apa kesan puasa 30 hari? Apa kesan qiyamul lail setiap malam? Apa kesan solawat? Apa kesan kepada amalan? Tiba-tiba mari dalam bab kehidupan masih kata stres. Sama. Standard lah itu ustaz, stres. Sama. Acong stres, Ahmad pun stres. Oh, sama. Habis apa amal? Apa gunanya amalan kita berempah pulas? Apa gunanya? Ini kerana tiada perbahasan kehidupan. Percayalah, mari bab kehidupan campur aduk. Ini saya tekankan malam ni. Sebab itu kita namakan satu penelitian, ataupun saya tulis kat sini, sebuah penelitian yang menyeluruh akan sebuah kemelut kejadian manusia. Nampak? Ustaz dah tak ada gangguan mercun malam ni. Gila kalau ada mercun juga. Memang kita bakar dia sekejap lagi. Udah lah tu, dah masuk 6 Syawal lah. Benar Ustaz. Tu dia Ustaz Ahmad kata, we have failed to expose, we have failed to represent kita ni sebagai Muslim. Why? Because of Limaza. Kenapa? Kerana kita balik mari bab kehidupan, kita konon-konon terbuka dalam membincangkan. Siapa-siapa boleh cerita. Bab rumah tangga, bubuh kat siapa-siapa bercerita. Ikut ujung pangkal, mana kepala, mana ekor pun tak tahu, kadang bercerita. Bab bisnes, tunggang langgang, cerita juga. Orang pantang ada duit, ikut cara orang ada duit. Tak tahu, tak tidak. Cara apa dia buat pun kita tak tahu. Prinsip, cara fikir dia, cara cakap dia, cara buat dia itu. Kita orang Islam, orang beriman, kita kena sensitif
Kita kena kritikal dalam bab menjadikan ikutan ini. Sebab tu cara mudah adalah jadikan Nabi SAW sebagai ikutan. Qudwatun hasanah. Jangan fikir lain dah. Kita kena jadikan Nabi SAW sebagai kita punya the most influent people in the world. That's it. Enough. Tak perlu nak kata oh dia ni berjaya, dia tidak. Soalan kita, dia berjaya ikut Nabi tidak? Itu soalan kita. Dia ni pegang duit banyak-banyak ni, dia ikut Nabi ke tidak? Dia ni berikut Nabi ke tidak? Itu soalan dia. Bukan kata tengok berjayalah dia. Nampak tidak? No. Siapa yang dah mengaji sekarang ni, kita kena committed, kita kena sensitif dengan menjadikan ikon kehidupan. Bukan lagi sebarang-sebarang. That's right, betul. Mumtaz. Kita kena ikut Nabi saja. Tak boleh ikut lain. Tak boleh. Tak ada kata meniaga je ikut lain. Nabi niaga. Semua Nabi SAW. Kena alert. Bab kehidupan kena sensitif. Jangan lagi konon-konon sifat terbuka. Terbuka ni huru-hara kita. Cuba tengok. Macam-macam tip keluar. Tip kejayaan. Nak berjaya dia macam-macam tip lah. Betul tak? Kalau nak berjaya rumah tangga, berapa tip yang ada? Kadang yang bercakap tu satu je tangga dia pun. Ataupun yang ada 2, 3, 4 tangga pun cakap huru-hara juga. Nampak tidak? Jadi kita kena sensitif dalam bab cerita kehidupan ni, sebab kita nak tengok buah fikiran dia, dari mana dia ambil sandaran dia. Nampak gitu. Jadi sedaya rahmat Allah SWT, malam ini itu satu kelebihan kepada yang mengikut untuk ilmu ni. Anda akan dapat kaedah pengajian, perbincangan tentang permasalahan kehidupan, usul dia. Ini kita kena faham malam ni, sedaya rahmat Allah SWT. Ingat, masalah yang ada dalam hidup kita ini memang didesain ataupun memang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Persoalannya bagaimana kita nak menyingkapi masalah kehidupan. Itu saja. Masalah memang telah diciptakan oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Walanabluwannakum, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu. Kita kena terima. Sebab tu saya tulis di sini, maknanya ada kitab rujuk muka surat 3 dan muka surat 6. Yang mana versi lama sikit muka surat 3, yang mana yang latest dapat muka surat 6. Sebuah penelitian yang menyeluruh akan sebuah kemelut kejadian manusia yang tidak terlepas daripada masalah dan cabaran. Kita meneliti balik tentang kejadian manusia ni yang memang tidak boleh lepas daripada cabaran dan masalah. Itu sunnatullah. Terima yang pertama. Sebab tu kita kena nak kaji balik, nak teliti balik. Kita nak kaji, nak teliti balik. Jadi, dan bukan sekadar kita melihat masalah dan cabaran, tetapi dengan melihat akan pengajaran yang terkandung di dalam 2 surah yang mempunyai hikmah yang cukup besar. Baik, sandaran kita dalam mengaji atau mengkaji masalah ni adalah bersandarkan 2 peristiwa besar. Itulah peristiwa kisah Nabi Adam alaihi salam dan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak clear? Sandaran kita dalam nak mengkaji masalah tak perlu ikut orang lain, tapi kita ikut pada Al-Quran. Selesai. Kemudian ikut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan para rasul. Beriman. Beriman kepada Allah dan Rasul. Beriman pada kitab. Nampak? Okey, maka di sini apakah 2 peristiwa ataupun 2 ayat itu? 2 ayat itu. Baik. Dimulakan dengan suratul Baqarah ayat 31. Nampak? Suratul Baqarah ayat 31 dan suratul Alaq ayat 1 dan ayat 5. 2 surah ini, 2 peristiwa ini
adalah sebagai kajian ataupun sebagai kita panggil rujukan kepada untuk kita memahami permasalahan hidup. Baik. Boleh? Boleh dapat? Okey. Bila saya dah ikut pada kuliah, kita step by step. Okey? Baik. Jadi sekarang ni, kenapa kena kaji sandarkan kepada surah Al-Baqarah ayat 31, Ustaz? Sebab ketika Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan khalifah, itu ayat yang menceritakan dalil kepada kejadian manusia. Nampak? Baik. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu ayat 30. Jawapannya dekat ayat 31. Ketika Allah Ta'ala nak menjadikan Nabi Adam AS ataupun khalifatul fil ard. Baik, saya nak kaitkan bagaimana yang dikatakan kehidupan ini akan bermula dengan masalah, persoalan. Orang mesti akan menyoal kita banyak. Kau nak berjaya ke? Kau tahu ke apa kau nak buat? Nampak? Bila kahwin dia, kau boleh bahagiakan dengan dia. Orang akan keep on asking. Sebab soalan yang kita pun bukan orang, kita pun akan tanya. Aku boleh hidup jauh tak dengan dia? Aku boleh bahagia tak dengan dia? Aku ni jauh sampai bila? Sampai bila? Soalan. Macam-macam soalan. Dan ingat, ketika soalan dilontarkan kepada perkara yang kita tak tahu. Kita tak tahu. Tentang masa depan kita tidak tahu. Nampak tidak? Jadi jangan memandai-mandai. Maka tengok Allah jawab, Allah tolong Nabi Adam AS dan Allah ajar. Nampak? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Nampak? Ayat dia. Dan ayat ini surah Baqarah 31 adalah satu seruan ataupun satu bukti bahawa manusia itu tidak tahu tentang apa yang bakal berlaku ketika ditanya oleh malaikat. Apa dia nak buat ni manusia ni? Kita tak tahu nak design hidup kita. Siapa yang ajar kita? Allah Azza wa Jalla. Ni dalil surah Baqarah 31 yang menunjukkan bahawa Allah ajar direct manusia. Mestilah manusia yang dimulakan dengan Rasulullah, utusan-utusan Allah, Nabiullah, Nabi-Nabi Allah, pembawa-pembawa berita. Nampak? Ketika ditanya oleh malaikat tadi dan surah Baqarah ayat 30, nak jadikan manusia, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nak jadikan manusia, persoalan kan tu? Why? Malaikat tanya, why? Bukankah manusia ini akan buat kerosakan? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah manusia ini akan buat kehancuran, permusuhan, pergaduhan? Aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tak cukupkah kami yang bertasbih kepadamu? Apa tidak? Maka Allah jawab. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nampak? Apakah ilmu ataupun apakah bekalan atau apakah kaedah kita nak berhadapan dengan persoalan? Itulah wa 'allama Adam asma'. Nama-nama benda. Ulama mensyarah, mentakhrijkan, mentafsirkan. Dalam tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Munir mengatakan bahawa ilmu. Tapi ilmu tentang apa? Nampak? Bila tidak ada ilmu tentang kehidupan, jangan mandai-mandai. Ilmu tentang apa? Maka dijawab dalam kisah Nabi mendapat wahyu yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Dia ada kaitan.
kaitannya dua sandaran kajian kisah Nabi ni. Nabi Adam AS, Nabi yang pertama. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Baik. Ilmu kalam, ya Tuan Wan Nasar Ruslan, dia bukan sekadar ilmu kalam. Sebab ada perbahasan ilmu kalam, dia pergi pada ilmu falsafah semata-mata. Tapi kalam yang dimasukkan ni adalah ilmu tentang hak. Kalamullah. Tu. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Allah sendiri ajar Nabi Adam AS tentang nama-nama, tentang satu perkara yang tidak diketahui oleh malaikat. Malaikat tahu ibadat je, tapi dia tak ada ilmu. Ini beza ahli ibadat dengan orang yang ilmu. Ahli ibadat dia buat je, malaikat disuruh je. Tapi Nabi Adam AS diberitahu, diajar dan mengajar semula. Mengajar semula pada malaikat. Tengok makam tinggi. Nampak? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Nabi Adam AS mengajar malaikat. Bayangkan. Hebat tak hebat kejadian manusia. Tapi nak bagi tahu, asalnya tak tahu. Permasalahan, persoalan. Untuk apa manusia? Nampak? Memang orang akan soal kita kalau benda yang dia pun tak tahu, dan kita akan banyak soal kalau kita pun tak tahu. Sebab tu, jangan soal benda memang kita tak tahu, memang ada akan soal. Nyoal ya, abang sayang tak? Cukup tak? Boleh tak? Ya ke? Datang benda-benda yang ragu tu. Bila tak jawab dengan iman nanti, mula datang sangkaan. Nampak? Jadi dijawab ilmu yang lebih jelas diajarkan itu, dia jawab ketika turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kemelut kejahilan manusia. Nampak? Kemelut kejahilan manusia. Manusia ni berada pada permasalahan yang dipanggil zaman kegelapan, gelap. Bergaduh, bertumbuk, dengki, iri, dendam, kerak anak, tanam anak. Nampak? Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW diajarkan lagi sekali dengan kalamullah. Nampak? Merungkai, ni kaedah merungkai masalah ni, yang mana diajar melalui perantara Jibril alaihissalam. Ya, adapun hakikatnya adalah direct daripada Allah sebenarnya, sebab kalamullah. Sebab tu peristiwa turun Al-Quran pada malam tu Qadar daripada Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah baru turun peringkat demi peringkat yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Tapi sebenarnya direct pada Allah. Apa saja Al-Quran semua direct pada Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Jadi daripada dua kisah ni saya ringkaskan dulu, sebab dalam bab kajian yang lebih panjang nanti dia ada kajian yang lebih panjang tentang dua ayat ni nanti. Cuma nak jawab balik apa sandaran atau usul kepada kaji kehidupan ni, dua surah ini. Suratul Baqarah ayat 31, Suratul Alaq ayat 1. Apa ayatnya ayat 1 itu? Ada orang tiba-tiba terus cerita pasal Iqra, tapi tak tahu cerita kait mengait ni apa. Baik. Suratul Alaq ayat 1 sebenarnya dia ada kaitan menjawab Suratul Baqarah ayat 31. Nampak? Jauh tu. Ini Nabi yang pertama, ini Nabi yang terakhir. Nabi yang permulaan Nabi Adam AS. Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Nabi yang permulaan permasalahannya sama tidak? Sama. Apa dia? Persoalan tentang kerosakan. Persoalan malaikat tanya. Persoalan. Nampak? Ditanya oleh malaikat, bukankah nanti buat kehancuran? Qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima. Nabi Muhammad SAW
Bukan lagi persoalan dah, real berlaku. Apa yang berlaku? Zaman jahiliah. Manusia itu hari memang banyak soal, banyak songeh dia panggil. Banyak songeh tentang kehidupan ni. Siapa yang banyak songeh, banyak soal, memang dia akan buat kerosakan. Dia tanya panjang, tanya tak puas hati, tak jadi, tu tak kena, ni tak kena. Nampak tengok? Nampak tengok? Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Maka di sini bila kata melihat daripada persoalan itu, maka turunlah ayat Suratul Alaq ayat 1. Ketika Nabi SAW berada dalam kemelut kehidupan, permasalahan, beruzlah di Gua Hira tu sebab ada masalah. Nampak tidak? Okey. Bila ada masalah, Nabi merenung. Nabi merenung, minta petunjuk. Dan petunjuk itu menggunakan Nabi ni fitrah, maka Allah sendiri yang bimbing. Maka turunlah ayat yang pertama, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan sekalian alam atau sekian makhluk. Jadi nampak kaedah dia. Bukan baca dengan nama kita. Ada masalah, ada kehidupan, ada masalah, ada kehidupan, tengok dengan kita. Bukan tengok dengan Allah. Mula salah dah. Jawab pun dah salah dah. Allah suruh baca dengan nama Allah. Masalah apa tadi? Masalah kerosakan manusia. Waktu itu zaman jahiliah tidak? Ya. Zaman jahiliah berlaku kerosakan? Ya. Berlaku tak dalam hidup kita sekarang ni? Berlaku. Isteri kita buat kerosakan tak? Ada tak saka dalam badan dia? Haru biru tak ada sekarang ni? Haru biru Ustaz. Okay, suami kita haru biru tak sekarang ni? Haru biru Ustaz. Anak-anak haru biru tidak? Haru biru. Masyarakat, pening. Bisnes, dengki sana, dengki sini. Ekonomi, tak cukup. Sekarang ni, bila tengok masalah, tengok apa? Saya tak nampak lain Ustaz. Saya tak nampak apa. Saya tengok, saya gelap masa depan. Saya nampak saya nak kerat je. Saya nak, geram saya. Ada ke patut hak saya terabai? Mula. Ada ke patut dia tak bagi saya duit? Ada ke patut? Mula. Sebab tu wahyu yang pertama dalam melihat masalah, ujian memang ada dah. Tapi bukan sebut, Allah suruh baca. Iqra, bacalah. Bukan sebutlah. Masalah bukan untuk disebut-sebut. Ini orang banyak sebut masalah. Sebut tak pandai. Komplain orang panggil. Sebut pandai, menyesal tak pandai. Sebut salah suami pandai. Tapi nak taat suami, nak menyesal tak pandai. Sebut salah isteri pandai. Sebut salah anak pandai. Sebut salah orang pandai. Tapi nak menyesal tak pandai. Ini masalahnya. Kita suka membesarkan masalah. Sedangkan masalah tu memang Allah ada kan. Allah saja ada kan nak tengok. Nampak? Sebab itu ini berlaku. Ini berlaku. Dipanggil zaman jahiliah moden. Ya, benar, kurang iman. Sebab dia tak tahu, dia tak nampak. Nampak tak? Tak nampak. Tak nampak, buta. Sebab tu Allah mulakan ketika Nabi SAW, Allah mulakan wahyu pertama itu, bacalah. Tengok tak cerita Peramli? Cerita apa lah? Yang cakap. Sebut, baca. Suruh cakap tu baca. Tak boleh baca. Dia tak boleh baca. Sekali seluar, hang jebat. Tu dah. Lebih baik kau turun. Habis kelang kelibut dia tak boleh baca. Nampak? Dia dah ketakutan. Dia tak boleh baca. Angin kus-kus dah sampai. Angin kus-kus sudah sampai katanya. Orang kalau dia uji, bila hati dia serabut, hati dia tertutup, dia tak boleh baca. Dia tahu nak mengamuk, dia tahu nak marah, dia tahu nak menghancurkan, dia tahu nak kerat, dia tahu ni aku punya. Di sini berlaku. Buta hati, buta kayu. Apa? Okey, baik. Ustaz, saya tak macam tu Ustaz. Saya dah mula melihat. Melihat dengan apa pula? Saya mula bayangkan bahawa ialah kita kena hadapi masalah ini dengan bayangkan bahawa semua benda yang baik-baik.
Ni bukan soal bayangan. Nanti kan gila bayang. Menyelesaikan masalah bukan dengan bayangan. Entah maaf cakap, mungkin ada yang belajar tentang bayangan. Malam ni saya terpaksa cakap. Nampak? Saya terpaksa cakap. Bukan terpaksa cakap, saya dipaksa untuk cakap. Apabila pengajian tentang kebenaran, nak menyelesaikan masalah tidak boleh dengan bayang-bayang. Bayangkan suami tu jahat kan, okey, bayangkan dia baik. Tak terbayangnya. Mana terbayang Ustaz? Kembang kuncup saya nampak dia dah. Kecil besar dia saya tengok dia tu. Tak nampak. Bayangkan, lepas tu sangkakan. Dah lah sangka, bayang apa lagi? Tak boleh. Masalah tidak boleh diselesaikan dengan bayangan. Bukan dengan binda. Tapi masalah diselesaikan dengan kebenaran hati. Sebab tu masalah macam rumah tangga tak selesai-selesai. Cemburu tak selesai-selesai. Saya kadang-kadang tu Allahu Akbar. Apa masalah ni? Masalahnya adalah tak tahu nak tengok masalah. Itulah masalah paling besar. Nabi SAW ketika diberi wahyu ni menyelesaikan masalah konflik Puak Aus dan Khazraj. Puak Aus dan Khazraj bergaduh 7 keturunan tau. Ditunjukkan kebenaran, dibacakan dengan nama Allah. Berdamai Puak Aus dan Khazraj. Selesai masalah. Mereka tak ambil masa lama untuk melihat apa yang hakikat. Kita ambil masa lama. Kita masih lagi dah pegang dunia sebab kita dilatih untuk melihat masalah itu dengan benda, bukan dengan Allah. Kesimpulan awal malam ini, dah habis dah 10 suku. Habis lah. Tak boleh panjang kita. Slot-slot ni kita shut, habis, cut, sambung besok. Ustaz tengah sedap ni, tak apa, tunggu besok. Kita buat kesimpulan, tak boleh buat panjang. Mak saya pesan dah, Farid, jangan panjang-panjang, sharp, bagi input pak tepat. Okey mak, I chip. Okey. Bukan apa, nak bagi ada komitmen sikit. Baik. Jadi masalah ni cuba tengok bawa kat muka surat 6 tak beralih lagi muka surat ni. Tak beralih lagi muka surat Baik. Jadi bila berhadapan dengan masalah persoalan ni, Nabi Adam AS berhadapan dengan nama Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Nampak? Ketika Nabi SAW mak mau mati, betul, mak is watching. Punya main-main. Mak and ayah is watching. Man. Boleh tambah masa kejayaan, sudden death. Baik. Jadi Nabi SAW ketika itu pun ada masalah kehidupan, tapi Nabi tidak selesai dengan pengalaman. Ini satu lagi. Sedangkan Nabi ada pengalaman. Nabi Al-Amin. Nabi Al-Amin. Waktu itu Nabi umur 40 tahun. Nabi dalam kehidupan Nabi champion. Nabi on top of the living. Waktu itu Nabi yang paling hebat. Tapi saat menyelesaikan masalah kehidupan, Nabi tak mandai-mandai. Nabi tak cerita pengalaman saya dulu macam mana. Tak ada. Nabi cerita illa wahyu yuha. Dengan wahyu. Jadi bila ada masalah, itu dilihat dengan Allah. Bukan masalah tengok dengan mak jemaah. Ada masalah, mah jemaah, apa pendapat kamu mah? Laki aku ni mah, kita gini-gini, apa pendapat kamu? Tanya ke orang pula. Tanya pendapat orang yang tak kena-mengena. Tanya pula pendapat orang yang pernah kecewa. Tanya pula kadang-kadang tu, ya Rabbi, dapat input yang kecewa, kemudian dimodernkan, dibersihkan kecewa itu. Cerita tentang semangat dari kekecewaan. Tak boleh. Kita kena kembali kepada kebenaran.
masalah itu dengan nama Allah. Masalah dengan nama Allah. Ingat, jadi konsep yang digunakan adalah dengan melihat kembali. Ni perenggan bawah. Kita habiskan muskrat 6 ni. Konsep yang digunakan adalah dengan melihat kembali keseluruhan kehidupan pada kedudukan kebenaran yang ada. Tengok balik kehidupan, masalah apa semua ni, apa kebenarannya? Apa sebenarnya? Nampak tidak? Allah bagi ni mewah-mewah ni, sebenarnya apa ni Allah bagi ni? Itu masalah juga. Allah bagi masalah betul-betul why? Ya Allah, aku nak faham. Jangan tanya salah orang. Jangan tanya salah orang. Saya bagi ulang lagi sekali. Salah tanya, salah jawapan. Saya ingatkan. Salah tanya, salah jawapan. Tanyalah. Sebab tu kadang-kadang macam-macam pahaman kita jumpa. Kita boleh tengok pada corak percakapan dia, corak pemikiran dia. Banyak bercampur aduk dengan sangkaan, dengan kekecewaan. Sebab dia merungkai masalah bukan dengan kedudukan kebenaran. Jadi konsep atau usul kehidupan itu adalah dengan meletakkan kembali situasi ataupun persoalan pada kebenaran. Satu. Kedua, mengajak manusia untuk merenung kembali dengan mata hati, bukan mata kepala. Mata kepala ni jangan percaya. Sebab tu jangan belajar dengan ikut orang. Jangan. Ustaz, dia ustaz jalan ustaz dengan isteri dia, dokong, uncang, gendong. Ni mesti sweet couple ni. Inilah sepatutnya lelaki Islam kena ada. Ponggah. Dia belajar dengan orang, tengok benda. Tak semua apa yang dia buat itu wajib dia buat. Jangan belajar dengan perbuatan semata-mata. Malah perbuatan pula berdasarkan mata kepala. Habis. Nampak? Kalau macam tu belajar dengan Romeo and Juliet lah. Nampak? Jadi merenung kembali dengan mata hati yang telah dimasukkan. Ni take note, point penting mana ni? Dimasukkan vaksin Tauhid 99. Yang dimasukkan penglihatan hati. Bukan sini ya. Sini. Penglihatan hati yang disuntik dengan vaksin Tauhid 99. Tengok situ, perenggan yang bawah. Dan ianya merupakan teras ataupun usul yang pertama dan asas bagi seluruh perbincangan kehidupan. Kalau mata hati kelam kabut lah jadinya Puan Fazilah. Kalau mata hati kelam kabut, tu dia. Kalau mata hati kelam kabut, okey. Okey, sambung sikit muka surat 7. Saya habiskan kat muka surat 7. Muka surat sebelah. Nyambuknya ada kitab lama muka surat 4. Maka dengan menjadikan kembali vaksin tauhid itu dalam hati. Vaksin ni contoh macam COVID-19. COVID-19 ni the main issue adalah bukan COVID-19 tu. Main issue adalah vaksin tak ada. Hilak orang gepek. Hilak tak ada. Vaksin tak ada. Bila vaksin tak ada, penin. Kalau vaksin ada, senang. Mana sakit, masuk, injek, selesai. Vaksin tak ada. Vaksin tu adalah meleraikan segala rantaian penyakit. Jadi kita punya hati ni ada penyakit. Jadi yang boleh meleraikan segala penyakit hati itu hanya vaksin. Kalau sebut vaksin itu bukan antibiotik dah. Vaksin ni dia paling halus. Dia boleh masuk ke sel. Nampak? Tu vaksin. Maka kita ambil ibrah vaksin. Ambil ibrah vaksin. Vaksin apa? Tauhid.
Jadi dalam hati ada penyakit. Mana-mana hati yang sakit, yang tadi Puan Fazil cakap, hati yang kelam, hati yang sakit, hati yang tak jenis. Ciri orang hati yang kelam, ciri orang hati yang sakit, dia selalu kelang kabut. Satu. Ciri orang yang hati dia sakit, dia selalu sakit hati. Ciri orang yang hati sakit, tak puas hati. Itu ciri-ciri dia, clear. Jadi semua penyakit hati ini asasnya itu adalah daripada syirik. Caranya adalah tauhidkan dia balik. Tauhidkan dia balik dengan pengajian akidah dan kembali kepada Asmaul Husna. Ini baru betul ngaji kita nak faham tentang Asmaul Husna. Khair. Baik. Jadi ada tak sandaran dia? Ada kajian Asmaul Husna ini, ada ibrah daripada kisah Nabi Adam AS dan kisah Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia ajar untuk melihat masalah itu? Maka di sini Allah mengajar dua-duanya dan seluruh para Nabi dan Rasul. Mula-mula sekali nak dilihat itu adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Okey? Dan bila kata melihat segala kejadian itu bermula dengan membersihkan penyakit hati, baru boleh selesai masalah. Okey, faham? Masalah tidak akan selesai selagi hati masih berpenyakit. Itu je. Jadi, selagi tidak selesai masalah hati, selagi itulah masalah itu tidak akan selesai. Jadi, nak menyelesaikan masalah satu bab. Apakah elemen ataupun kaedah yang menyelesaikan masalah kehidupan? Hati. Kelang kabut, klamsi, samalah. Sama, klamsi pun sama. Klamsi, perbuatan tu hasil pada panik dalaman. Baik. Sebab tu kita selalu tekankan bersih hati. Sebab hati yang kelam, hati yang sakit tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Tidak akan. Sebab tu orang yang berakhir dengan sakit hati, contoh dia meniaga, akhir dengan sakit hati, dia nak meniaga lagi, sama, tak selesai masalah. Orang yang keluar bekerja, berhenti dengan sakit hati, tak selesai masalah. Orang yang bercerai dengan sakit hati, tak selesai masalah. Orang yang masih duduk dalam rumah tangga, sakit hati, tak selesai masalah. Sebab masalah nak diselesaikan itu dengan selesaikan hati. Hati kena sihat. Macam COVID-19 lah tadi. Bila penyakit masih ada, apa masalah kita? Masalah penyakit tu lah. Masalah ekonomi satu bab, masalah dunia satu bab, pentadbiran. Ni masalah penyakit yang ikut kita ni. Sebab salah kita. Nak salam tak boleh, nak penin. Gara-gara penyakit. Ni kita nak selesaikan masalah kita ni, masalah ekonomi ni. Masalah kita nak develop balik, tapi kerana ada penyakit hati ni, jadi sebab salah kita. Faham? Itu cara dia. Jadi kita nak selesaikan masalah kehidupan ni, masalah rumah tangga ni, masalah perniagaan kita, masalah apa sahaja yang berkaitan tentang keadaan kehidupan. Tapi kalau ada penyakit hati, macam mana nak selesaikan masalah? Tak selesai. Sebab tu jangan terkejut, orang tu akan ulang perkara yang sama walaupun umurnya dah purba. Minta maaf cakap. Sama macam budak-budak, macam orang baru kahwin punya perangai. Kalau berguling-bergulinglah dia. Kalau orang yang baru kahwin tarik rambut, yang dah lama kahwin, purba kahwin pun tarik rambut. Sama. Kita tengok, apa sama ni ustaz? Tak selesai masalah. Masalah itu penyakit dia masih ada. Jadi kita terbawa. Sehinggalah keluar balik. Jangan terkejut. Sebab tidak diselesaikan penyakit itu. Sebab itu kita tekankan. Jangan main suka hati, main bayang-bayang. Bayangan tidak menyelesaikan masalah penyakit hati. Saya cakap tu terang. Kalau sekadar datang, sedih je. Sedih? Kenapa? Ni susah ustaz. Okey, tarik nafas. Okey, bayangkan awak akan senang. Tak payah. Saya cakap macam tu. Datang pula yang kedua masalah. Ustaz, suami saya nak kahwin lagi ustaz. Okey, bayangkan kamu perempuan yang hebat. Tengok cermin, cakap, okey, awak perempuan yang hebat sebenarnya. Awak tak ada pun masalah. Tak payah. Itu bayangan saja. Minta maaf cakap. Saya kena cakap bila saya bawa mula balik tajuk ini,
strike terus bagi. Sebab tak selesai masalah. Hati tak selesai, masih bermain dengan perasaan, masalah masih timbul. Apa yang diselesaikan? Hidup dalam kepura-puraan, tertipu. Saya jemaah mata Allah SWT. Mau. Bayangkan kat pantai boleh. Kalau kat pantai silakanlah bayang. Kalau kata nak bayangkan dekat kubur boleh, Puan Yana, tak masalah. Alang-alang pantai, bayangkan dekat lautan apa. Pilihlah bayangan. Tapi kalau sekadar bayangan nak mengharap menyelesaikan masalah, bayang-bayang je lah, berangan je lah. Sebab tu tak ada istilah berangan. Face. You kena hadapi kenyataan. Nampak? Itu dia ayat-ayat dia. Bahasanya ridha. Tu bahasa redha. Tapi ustaz kadang sebut redha, ustaz macam dah tak redha dengan perkataan redha. Sebut perkataan redha, yang dengar tu dah tak redha dengan perkataan redha dah. Tu dia. Boleh istighfar dan zikir, boleh tenang hati, tapi pastikan dia faham dengan istighfar dan zikir itu apa. Kadang-kadang istighfar, astaghfirullahalazim, tenang bendanya. Mana tenang? Astaghfirullahalazim, lagi marah lagi ada. Tu kata zikir, bismillahirrahmanirrahim, zikir dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Abang nak kahwin lagi. Apa? Kan ada zikir, melenting. Sebut, dia tidak baca. Jadi baca zikir, bukan sebut zikir. Dia note di situ. Baca zikir, baca istighfar, jangan sebut istighfar. Kadang-kadang sebut istighfar, baca tidak. Khair. Jadi semua ini, kaedah tadi tu, vaksin tu, nak bersihkan hati, ada kaedah. Kaedah bersihkan hati dengan Nabi SAW. Dengan Nabi. Itulah kita namakan soft. Manakala formulasi kejayaan untuk diterjemahkan di dalam kehidupan, itu adalah dengan menggunakan soft. Kejayaan maksudnya, nak perbaiki hati ni, yang berjaya ni adalah dengan soft. Baca tak sama dengan sebut. Baca dengan sebut. Baca nama Yana, sebut nama Yana. Sama ke? Mana sama? Baca tu melihat, sebut itu dengan lidah. Baca signboard dengan sebut signboard. Baca itu kena tengok, sebut signboard. Nampak? Bila kata mulut baca, mulut sebut maumi, bukan baca, mulut sebut. Bila mulut sebut tu hati ke lain, tapi kalau mulut baca, hati baca. Signboard, sebut dengan baca signboard beza tak? Baca dia kena tengok, sebut dia tak payah tengok. Nampak? Benar. Jadi kaedah dia adalah kembali menggunakan soft, iaitu sidik, amanah, fatonah, tabligh. Sidik, melihat kebenaran yang ada. Bermula dengan sidik, melihat kebenaran yang ada. Seterusnya dikukuhkan dengan amanah, iaitu membawa segala yang telah dikurniakan dalam diri kita ini. Mula tengok kebenaran, kemudian apa yang ada dalam diri ini kena amanah bawa. Kedua. Ketiga, fatonah, memahami hukum aturan Allah. Dia panggil sunnatullah. Kena faham. Yang keempat, tabligh, iaitu keseimbangan di dalam kehidupan. Wasata, sehingga dia mampu menyampaikan kebaikan dengan istiqomah. Nampak? Menyampaikan kebaikan dengan istiqomah dan berterusan untuk memiliki sebuah jiwa yang tenang sepanjang kehidupan berjalan. Itu dia. Nampak? Sebut zahir, baca hakikat. Sebut syariat, baca hakikat. Tu Tuan Abdul Wafi. Betul tu. Khair. Baik. Jadi kata Allah SWT surah Al-Jin ayat 16 penutup, Allah berfirman yang bermaksud Nabi Muhammad SAW diwahyukan, menerangkan lagi,
dan bahawa sesungguhnya kalaulah mereka manusia dan jin itu berjalan betul di atas jalan yang jalan Islam lurus, sudah tentu kami akan memberikan mereka sebab-sebab kemewahan, terutama menurunkan hujan lebat kepada mereka. Surah Al-Jin ayat 16. Jadi bila kata soft tadi adalah usaha untuk kita meluruskan kembali kehidupan kita bersandarkan kepada apa yang disebut sebagai akhlak Nabi SAW. Sebab tu saya kata belajar dengan Nabi. Jadi bila kita ikut Nabi, hati kita akan okey. Cara nak betulkan hati, ikut Nabi. Selagi kita ikut Nabi SAW, hati dia tak akan betul. Sebab apa kena ikut Nabi Ustaz? Sebab hati Nabi saya yang sempurna, bersih, maksum. Hati orang lain kita tak boleh percaya, sebab dalamnya sia-sia ada dunia. Itu yang kata makin tengok tadi ada sebut tadi, makin pening. Mana tahu dalam ada dunia. Sebab tu Ustaz, makin dalam makin pening. Siapa suruh? Dalam mana kita pergi? Orang kalau betul-betul dalam itu masuk, kalau betul-betul dia pergi melihat hati dia, tenang hati, jumpa. Sebab tidak? Jadi senang jemaah mata Allah SWT. Khair, cukup setakat itu. Pada malam yang penuh barakah ni, kita sambung lagi perbincangan kita pada siri seterusnya dalam mukadimah yakni realiti keadaan kehidupan masa kini. Kita akan sentuh dalam tentang masalah musalah keadaan kehidupan masa kini. Kita tengok pula bagaimana kita nak kaitkan dalam usul kita tadi, pengenalan kita tu, bagaimana kita nak tengok bahawa kita dah faham masalah kehidupan itu, masalah itu persoalan. Jadi soalan ni memang ada. Jadi nak jawab soalan mesti dengan hati. Soalan kehidupan jawab dengan hati. Sebab itu kena berhati-hati. Ittaqullah. Nampak dalam ni khutbah. Nah, setiap hari Jumaat khatib jadi rukun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nampak? Bagaimana Allah suruh bertakwa. Ittaqullah, takwa kepada Allah. Hati-hatilah dalam menjawab permasalahan kehidupan. Sebab ada hati yang buta, ada hati yang sakit, ada hati yang tak ada dah. Dia jawab juga. Bila hati tak ada, dia jawab dengan bayangan, fikiran. Tu dia terbayang-bayang tu. Bila main bayang-bayang tu sangka lah. Sangka dia hidup. Sangka habis. Nampak? Jadi kena ingat, itu dia masalah tetap ada dalam kehidupan. Malah memang Allah kata walana baluanakum bisyai'in minal khauf. Baik, saya terbaca ni Tuhan ceritakan macam mana pula boleh bayang pula tu puanya nah. Jangan macam-macam. Membayangkan, boleh merenungkan kejadian. Ini bayangkan ni, faham tak masalah kehidupan? Itu kau merenung pada kejadian tu, silakanlah. Nampak? Jadi masalah ni Puan Yana, kalau ada masalah, macam mana? Meraung ke, berguling ke? Ke memang jenis macam tu? Lantaklah Ustaz, masalah lah. Ke jenis lawyer buruk? Ada orang ada masalah, dia suka lawyer buruk. Dah lah buruk lawyer pula tu. Cuba serius sikit. Nampak? Dalam kehidupan ni jangan banyak lawyer buruk. Kita ni dah memang buruk. Kejadian kita buruk. Air mani yang hina. Kalau orang suka lawyer buruk, kadang jadi buruk betul-betul, baru tahu. Buruk ni, kan saya kata, yang ada saya buat dalam update status. Hidup ni jangan macam-macam, jangan bukan-bukan. Jangan bukan-bukan. Manusia pun bukan, binatang pun bukan, iblis pun bukan. Bukan-bukan jadi kan. Dia boleh teruk daripada iblis, lebih teruk daripada binatang. Jenis yang tak faham bahasa. Jangan apa main. Saya dah post dah, Ustaz. Janita, saya dah post dah. Betul kan nama tu? Cuba PM saya balik. Terima kasih.
Sebab saya perhati orang yang suka loya buruk dalam kehidupan hidup dia hura-hara. Tak percaya. Jangan main-main. Nak loya buruk benda lain. Jangan loya buruk dengan kehidupan. Bergurau tak bertempat dia panggil. Bab kehidupan, bab serius-serius. Sebab ini ada dalam Quran. Nanti saya sebut nanti. Dalam bab hakikat dunia dan isinya. Dalam surah, nampak sekejap saya ambil surahnya loya buruk ni. Sekejap. Sebab kita cakap memang kena ada nas dia. Surah Al-An'am ayat 70. Surah Al-An'am ayat 70. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh dunia. Bab dunia dia serius. Bab dunia serius, bab duit serius, bab laki serius, bab harta benda serius. Nampak? Tapi kalau kita serius beragama, main-main. Kita suruh hati ni, tak boleh ustaz, tak boleh ni, banyak nak cerita dia. Kalau bab dunia, hebat, wanita hebat. Bila suruh jadi betul-betul bersih hati, mula tak fokus, dia buat main. Pahala buat main, solehah buat main. Macam mana tu? Bab kehidupan kena serius. Nak loya buruk, kita loya buruk benda lain. Banyak benda kita boleh burukkan. Terutama bab dunia ni, burukkan dia. Memang layak diloya burukkan. Nampak? Bab dunia boleh. Memang saya suka loya buruk bab dunia ni. Tapi mari bab masalah, cerita bab kehidupan, kita nak betulkan kehidupan, take it serious. Kita ni dah lama sangat main-main dalam kehidupan. Lama sangat main-main. Sebab tu tak selesai-selesai masalah kita. Okey, bab dunia buat cari duit serius. Tapi cari pahala main-main. Main-main. Jadi sila imam mata Allah SWT. Khair. Jadi kita teruskan pembicaraan kita nanti pada besok hari, esok malam macam biasa. Kelas ni akan berterusan pada setiap malam, insya-Allah 9:30 malam. Temui besok dalam perkongsian kitab Hakikat Kehidupan. Hakikat kehidupan. Bab dunia dia serius. Ini Islam di hati Tuan Izzul Haris. Ulang balik tadi, bab dunia dia serius. Copy paste balik apa yang saya cakap tadi. Ada setengah orang tu bab dunia dia serius. Bab dunia, kalau nak suruh capat duit banyak, kalau suruh nak terbeliak mata duit, kalau silap dia punya bab dunia, jegil-jegil mata. Sekarang tak ada. Saya kalau cila bab dunia ni, saya tak heran. Tapi kalau silap akhirat, jegil mata saya. Jangan main-main. Kita hidup mati sekali. Hidup 2 kali. Jadi mati sekali tu jangan main-main lah dengan mati tu. Okey. Jadi terima kasih banyak Sila Jemaah Mata Allah SWT atas perkongsian masa yang diberikan pada malam yang penuh barakah ni. InsyaAllah mana yang PM saya akan reply satu persatu. Minta maaf kalau saya terlupa, tolong ingatkan. InsyaAllah. Baik, jadi terima kasih pada malam yang penuh barakah ni. Lagi sekali saya ingatkan diri saya dan semua sidang Jemaah Mata Allah SWT, perbanyakkan selawat dan salam kata junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kerana tanpa beliau, tanpa baginda Nabi SAW, maka tak mampulah kita memahami tentang kehidupan hakikat. Kerana hakikat dibawa oleh Nabi SAW. Alaikum bisidik, adalah kamu berkata benar. Benar itulah hakikat dia. Dan pada hujung waktu besok, saya ingatkan diri saya dan semua juga adalah waktu mustajab, yang ini ujung-ujung asar. Maka perbanyakkan doa. Khair. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Jadi itu saja. Mudah-mudahan kita terus istiqamah. Tak apa Puan Wazilah, boleh tanya, is okay, tak ada masalah. Silakan tanya. Tapi jangan salah tanya. Salah tanya, tadah dia telinga. Khair. Jadi terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita jumpa besok dalam siri yang seterusnya pukul 9:30 malam bersama dengan saya, insya-Allah, biiznillah, dengan izin Allah kita bertemu lagi besok. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih farah.
Suratul Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.